Manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina, yang tercipta dari yang hina, lalu mengaku sombong melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu. Bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka, ya Allah. Hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu, ya Allah. Begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia-Mu, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Siapa? Allah SWT. Begitu juga saya hadirnya pada hari ini bukan untuk memberi faham, sekadar untuk memberi tabligh, menyampaikan. Faham itu milik Allah. Jadi kalau tuan-tuan tak faham, jangan salahkan saya, ya. Baik. Berbalik kepada Muhammad. Baik. Siapakah sebenarnya Muhammad? Siapakah sebenarnya Muhammad? Sebelum aku di atas nama Muhammad, baru Allah ampun. Nabi Muhammad beranak ke belum? Nabi Muhammad beranak ke belum? Kenapa dia minta ampun atas nama Muhammad? Mana Muhammad? Yang kedua pula, apa nama, Uwais Qarni. Nak berjumpa Rasulullah tak dapat kerana mak dia sakit. Tak dapat berjumpa Rasulullah. Lalu Rasulullah nak meninggal dunia, nak wafat. Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabat, kamu bagilah jubah aku ni. Kamu carilah orang daripada Yaman datang menunai haji. Orang berbentuknya sekian. Kamu cari orang ini. Dia penghulu dalam syurga. Jadi sahabat-sahabat pun heranlah. Aku 4 sahabat ini, apa lagi yang aku tak berkorban untuk Rasulullah? Kenapa orang baginda dia menunggu setiap tahun kedua, ketiga, tak ada orang macam Rasulullah bayangkan. Hingga ke 10 tahunnya barulah dia jumpa orang yang Rasulullah yang bayangan Rasulullah itu ada. Ini orangnya. Lalu sahabat pun pergi. Aku ini utusan wakil daripada baginda Rasulullah. Selama 10 tahun aku menunggu kedatanganmu. Engkau seorang yang dilantik Allah sebagai penghulu pada syurga. Uwais kata apa? Aku tak percaya kamu utusan baginda Rasulullah. Nanti ni Sayyidina Ali pun cakap, aku ini Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah. Siapa tak kenal aku? Uwais Qarni kata apa? Kamu belum mengenal Rasulullah. Bayangkan.
Sayyidina Ali menantu ni. Ni nak mengaji siapa Muhammad sebenarnya. Uwais kata apa? Uwais tak pernah jumpa Rasulullah. Tetapi Uwais kata apa? Kamu belum mengenal Muhammad. Lalu Sayyidina Ali pun terperanjat. Benar Sayyidina Ali kata. Aku pun hanya sekali jumpa Rasulullah. Coba bayangkan. Menantu jumpa pak mentua sekali. Ada patut? Siapakah sebenar Muhammad? Uwais sekali tak percaya. Ceritakan kalau kamu benar. Uwais sekali pun cerita. Pada satu hari, Nabi kita ni mengajak Ali dengan Bilal bin Rabah cuci Kaabah. Ni nak mengenal Muhammad ya. Mengajak Sayyidina Ali dengan Bilal bin Rabah cuci Kaabah. Lalu Rasulullah naik atas belakang Bilal bin Rabah. Mungkin tak sampai ataupun kecil ke. Gagah Sayyidina Ali juga besar gagah. Lalu Rasulullah naik atas belakang Ali nak cuci Kaabah. Lalu Ali pun dongak ke atas. Baru bertabang kali dia nampak Muhammad Rasulullah. Muhammad mana itu? Mana Muhammad? Baru pertama kali aku melihat Muhammad Rasulullah. Semasa Nabi duduk atas belakang dia dengok ke atas. Siapakah Muhammad? Dalil yang ketiga. Apa nama orang bertanya kepada baginda Rasulullah? Siapakah sebenarnya engkau ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Aku bernama Ahmad Bilal Min. Jadi kalau Ahmad baca dengan huruf tak ada min jadi apa? Tetapi berlapiknya baginda Rasulullah, dia tak kata aku Ahad. Aku Ahmad Bilal Min. Dia tak mengaku dia ni Muhammad. Yang keseterusnya, orang bertanya lagi kepada Muhammad, siapakah engkau ya Muhammad? Aku ini Adam Abu Basar Muhammad Abu Arwah. Baik, sebelum tu saya cerita ini. Baik. Sebelum saya cerita Adam Abu Basar ya. Kemudian saya nak bagi tahu dalilnya. Nabi Muhammad bersyahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul tidak? Kenapa Nabi Muhammad tak bersyahadah la ilaha illallah anna Rasulullah? Kenapa Nabi Muhammad tak mengatakan dia Rasulullah? Kenapa Nabi Muhammad tak mengucap anna Rasulullah? Kenapa? Kan dia dah Nabi kan? Kan dia dah Rasul. Kenapa dia tak mengucap anna Rasulullah? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad sendiri mengucap Muhammad Rasulullah? Mana Muhammad? Ni kalau dah dia ada Muhammad, mesti dia kata anna Rasulullah. Betul tidak? Kenapa Nabi Muhammad kata tak pernah mengatakan anna Rasulullah? Dia mengucap Muhammad Rasulullah. Siapakah sebenarnya Muhammad? Nak kenal Muhammad kan? Kemudian ni. Siapakah kau sebenarnya Muhammad? Dia kata apa? Adam Abu Basar Muhammad Abu Arwah. Rasulullah kata hadis ini. Adam Abu Basar Muhammad Abu Arwah. Artinya apa? Adam itu jasad, Muhammad itu ruh. Jadi fahamlah kita bahwasanya Muhammad itu artinya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Di dalam Adam sudah Nur Muhammadnya. Ruh lah Nur Muhammad. Ruh mana? Ruhul Kudus yang bernama Nur Muhammad. Jadi yang masuk dalam Adam itu Nur Muhammad. Yang dalam Nabi Muhammad itu pun Nur Muhammad. Dalam kita ni apa? Nur Muhammad. Sama je Muhammad dulu dengan Muhammad akhir. Ada orang sebut Muhammad awal, Muhammad akhir. Selepas ini jangan sebut Muhammad awal, Muhammad akhir. Sebutlah awal Muhammad, akhir pun Muhammad. Kenapa? Muhammad itu satu. Jangan kita bermuhammadkan dua. Muhammad Rasulullah itu satu saja. Yang awal pun Muhammad Rasulullah, yang akhir pun Muhammad Rasulullah. Itu makanya dalam majlis kita jangan usik Nabi Muhammad SAW. Kita tak usik. Sebab apa ini sensitif. Kita bercakap di sini bukan bercakap Nabi Muhammad anak Abdullah bin Datuk Abdul Muttalib, bukan. Muhammad di sini bukan ibunya Aminah, bukan. Nanti kita kata dua nabi apa. Tidak. Saya tak bercakap tentang nabi di Madinah. Saya bercakap tentang Muhammad Rasulullah. Manakah sebenarnya Muhammad Rasulullah?
Itu maka orang tak boleh nak ikut kita. Saya tak bercakap tentang Nabi di Madinah. Saya bercakap tentang Muhammad Rasulullah. Ya mula-mula buka Nabi Adam. Siapa dia nampak? Muhammad Rasulullah. Muhammad ini yang kita bicara pada hari ini. Saya tak nak sentuh Muhammad yang di Madinah. Saya tak nak. Sensitif. Nanti kata ada Nabi dua pula, ajaran sesat pula. Kita bukan ajaran sesat. Itu makanya ceramah kita di masjid-masjid, di mana-mana, di surau-surau, di pejabat-pejabat kerajaan. Ya, tengok hari ini, malam ini saya berceramah di Universiti UKM Bangi. Datanglah, kita buat tajuk lain pula. Kita ilmu makrifat ini ilmu yang tak ada rahsia-rahsia. Ilmu makrifat, kalau orang bercakap rahsia-rahsia itu ilmu sesat. Buat apa nak rahsia benda yang benar? Buat apa nak takut? Takut kerana ilmu salah. Ya, ilmu makrifat kita buka, tak ada rahsianya. Allah lagi kata tak ada rahsia, ini kepula ilmu. Lepas pada ini, jangan rahsia-rahsiakan ilmu makrifat. Kalau bercakap rahsia itu sesat ini. Betul tidak? Buat apa nak rahsia? Kita bukan mengajar Nabi dua. Ilmu makrifat ini dengar ya, jemaah wanita ya. Ilmu makrifatlah ilmu yang paling rendah. Ilmu yang paling mudah. Ilmu yang paling asas. Ilmu yang paling bawah. Senang ilmu makrifat ini. Makrifatullah artinya apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah lah ilmu yang paling senang. Itu makanya baginda Rasulullah berpindahnya daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dia mengajar apa? Dia tak mengajar sembahyang, dia tak mengajar puasa, dia mengajar apa? Dia mengajar ilmu tauhid, iaitu mengenal Allah. Itu ulama mengatakan awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Bermaknanya ilmu yang paling awal itu ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Senang ilmu mengenal Allah ini. Baik. Bab roh itu sudah faham ya? Saya ulang lagi sekali. Roh itu di dalam Adam itu sesungguhnya itulah Nur Muhammad. Mana sebelum Adam tercipta, Nur Muhammad dah ada dah. Itu makanya buka Nabi Adam, dia nampak Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itu ruh. Itu makanya siapa itu ruh? Ini Nur Muhammad, ini Nur Allah. Ini garam, ini masih. Ya, ini Nur Allah, ini Nur Muhammad. Apa beza Nur Allah dan Nur Muhammad? Bezanya hanya pada nama saja. Itu makanya Nur Allah itu adalah Nur Muhammad. Satu je. Jangan berdua lagi. Ya, Nur Allah itulah Nur Muhammad. Mana Nur Muhammad? Seru sekalian alam. Inilah Nur Muhammad. Inilah Nur Muhammad. Nur Allah menjadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadikan sekalian makhluk. Jadi inilah Nur Muhammad. Baik. Tadi saya nak cakap apa? Mudahnya mengenal Allah ini. Terang matahari pada pukul 12 ini, terang lagi Allah. Kenapa tuan-tuan tak nampak Allah? Mana terang Allah dengan cahaya matahari cakap? Mana terang? Lebih terang Allah daripada cahaya matahari. Kenapa tuan-tuan tak nampak? Dekatnya mata putih, mata hitam. Dekat lagi Allah. Kenapa sampai tuan-tuan tak nampak? Cakap. Kata kita belajar ilmu makrifat bertuhankan Allah. Allah itu maha terang. Lebih terang daripada cahaya matahari. Kenapa tuan-tuan tak nampak? Benar itu. Kerana kita tak kenal. Macam mana nak mengenal Allah? Kenal diri. Siapa diri kita? Diri kita itu roh. Kan kita dah belajar roh. Melihatnya kita ni kan ada roh. Mendengarnya kita kan ada roh. Ya, berjalannya kita kan ada roh. Mana diri kita? Aku tak boleh melangkah jika tidak ada roh. Aku tak boleh mendengar jika tidak ada roh. Siapa sebenar diri aku ni? Diri aku ni roh. Tengok patung di Batu Cave Kuala Lumpur kan? Patung Buddha tu Batu Cave berdiri tegak. Boleh tak dia melihat? Sedangkan dia ada mata. Sebenar-benar diri kita kenalah air panas. Pada siapa mengenal diri macam ni. Baik. Tuan-tuan tak faham lagi ya? Tak mengapa.
Ilmu ini orang belajar 30 tahun, kita belajar 3 jam. Mana mungkin boleh faham? Tak apa, simpan dulu benda ini, ya. Galah yang saya bagi ni simpan dulu, lain kali kita jurut. Baik. Macam dia. Terang matahari, terang lagi Allah. Kenapa kita tak nampak? Sebab kita tak kenal. Macam mana nak mengenal Allah? Ini baru kita susun ya. Macam nak mengenal Allah? Naklah kita mengenal diri. Macam mana nak mengenal diri? Nak mengenal diri ni Rasulullah kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa mengenal diri, kenalah dia akan Allah SWT. Jadi untuk mengenal Allah, kena kenal diri. Mana diri? Mana diri? Diri bukan zahir ni, bukan. Macam nak mengenal diri? Rasulullah pun bagi tahu dalam hadisnya, barang siapa nak mengenal diri, al-mutu qabla an tamautu. Barang siapa nak mengenal diri, matikanlah diri kamu sebelum kamu mati. Nak kenal Allah, kenal diri. Nak kenal diri, kena belajar al-mutu qabla an tamautu. Ini hadis ini. Nak mengenal diri, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Macam mana nak matikan diri? Cuba. Macam nak mati? Nak serah diri pun tak pergi-pergi juga ya. Nak serah tu ada juga lagi. Nak mati macam mana? Kita pun pergi jumpa mayat kan? Mayat orang mati. Ada tak mayat orang mati tu bangun cerita kita tentang mati? Ada tak? Tak ada. Kita belum pernah mati, orang mati pun belum pernah bangkit cerita tentang mati. Jadi macam mana kita nak belajar mati? Boleh tidak? Tak boleh. Nah, tidur, dia akan mengenal Allah pada hari ini. Dengar baik-baik. Pada siapa mengenal tidur, dia mengenal Allah pada hari ini. Baik. Nak mengenal Allah tak boleh. Ya. Kita tak boleh nak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah tu maha tinggi pada ilmu pengetahuan. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Jadi sampai bila ilmu pengetahuan nak mengenal Allah? Tak boleh kita mengenal Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh mengenal Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh mengenal Allah. Sehingga kan baginda Rasulullah sendiri, dia kata apa? Ana araftu rabbi bi rabbi. Ana araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah hanya dengan Allah. Jadi aku nak cerita macam mana kamu nak mengenal Allah, sedangkan aku sendiri pun mengenal Allah dengan Allah. Tak ada siapa yang boleh mengenal Allah. Barang siapa mengaku mengenal Allah, dia bukan mengenal. Kenapa? Makhluk tak boleh sampai ke tahap mengenal Allah. Tinggi ilmu, tinggi lagi Allah. Mana mungkin makhluk boleh berjumpa Allah? Rasulullah berjumpa Allah pun dengan Allah. Ana arastu rabbi bi rabbi. Kita mengenal Allah pada hari ini bukan dengan ilmu, bukan dengan guru, bukan dengan Quran. Macam mana mengenal Allah? Tak boleh. Tetapi ada kaedahnya. Kaedahnya apa? Man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal diri, faqad arafa rabbahu. Mudahnya ilmu mengenal Allah ini sampai tak perlu belajar. Tak perlu belajar mengenal Allah. Kenapa? Cukup dengan mengenal diri, kamu akan mengenal Allah. Kenalah diri supaya mengenal Allah dengan cara otomatik. Tak perlu belajar mengenal Allah. Cukup dengan belajar mengenal diri, insya-Allah mengenal Allah datang sendiri. Seumpama apa? Seumpama kita makan garam. Perlu tak belajar masin? Jawab. Makan garam, perlu tak belajar masin? Makan garam, masin datang sendiri. Makan gula, perlu tak belajar manis? Perlu tidak? Makan gula, manis datang sendiri. Itu makanya barang siapa belajar mengenal diri, mengenal Allah datang sendiri. Itulah mudahnya mengenal Allah. Itu makanya Rasulullah kata ana araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Jadi barang siapa nak mengenal Allah, mari kita belajar mengenal diri. Cukup dengan kita makan garam, masin datang sendiri. Cukup dengan kita makan gula, manis datang sendiri. Cukup dengan belajar mengenal diri, mengenal Allah datang sendiri. Senangnya mengenal Allah. Baik, persoalannya, bagaimana nak mengenal diri? Dengar ya, jemaah-jemaah wanita ya. Macam nak mengenal diri? Kalau siapa mengenal diri, otomatik mengenal Allah.
Nak kenal diri macam mana? Diri bukan tangan, bukan kaki, bukan mata, bukan mulut. Bukan anggota ini. Kalau ini diri, dah lama dah doktor yang operation orang mati tu mengenal diri. Dia dah potong hari-hari mayat kan? Dia tak kenal diri, bermakna diri bukan zahir. Nak mengenal diri macam mana? Nak mengenal Allah tak boleh, nak mengenal diri pun tak boleh. Sebelum mengenal diri, mesti mengenal mati. Al-mutu qabla anta mautu. Kita kenal mati, baru kita kenal diri, baru kita kenal Allah. Macam nak mengenal mati? Kita belum mati, orang mati belum pernah bangun. Lalu Rasulullah kata, kalau kamu nak mengenal mati, tidakkah tidur itu sebenarnya mati? Jadi mari kita belajar tidur. Kita belajar tidur, terus kita akan mengenal Allah. Mati belum pernah mati kan? Tidur pernah ke tidak? Semua pernah tidur. Mari kita belajar yang senang saja. Tak usah belajar payah-payah. Mati kan susah. Mari kita belajar tidur. Baik. Dalam tidur ini kita ada isteri kita sebelah. Tahu tak isteri kita ada tidak masa kita tidur? Masa kita tidur, sedar tak? Duit dalam bank beratus-ratus ribu. Tahu tak kita? Duit kita dalam bank. Dalam tidur, diri kita ada tidak pun kita tak tahu. Nama kita sendiri pun kita tak tahu. Orang datang nak sembelih pun kita tak tahu. Rumah kena curi, kereta kena ambil pun kita tak tahu. Apa maksudnya? Maksudnya tidur itu mengajar kita berserah diri kepada Allah. Nak jawab ni berserah diri ya. Tidur mengajar aku berserah diri kepada Allah. Tangan milikmu, isteri milikmu, anak milikmu ya Allah, kereta rumah milikmu ya Allah, jiwa dan raga aku milikmu. Sampai aku tak ingat diri aku sendiri. Ini orang ingat kepada apa? Allah SWT. Begitu juga saya hadirnya pada hari ini bukan untuk beri